Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke channel saya. Terima kasih kerana masih lagi menggunakan video-video daripada channel saya untuk belajar. InsyaAllah apa yang saya tahu, apa yang saya boleh kongsikan, kita kongsikan. Okey, saya kongsikan insyaAllah. Semoga proses pembelajaran awak walaupun dalam talian, okey, mendapat berkat dan insyaAllah boleh bantu awak jawab dan mendalami ilmu fizik. Okey. So untuk video kali ini kita terus kepada 7.2 dalam tajuk kuantum, subtopik yang kedua, which is the photoelectric effect. Alright. Dalam subtopik 7.2, mana pula saya punya pointer ni? Sekejap ya. Alright. Okay, dalam 7.2, dalam 7.1, awak telah pun diperkenalkan kepada suatu nilai constant, satu nilai pemala yang dipanggil sebagai pemala Planck. Planck's constant. Kalau ikut kalkulator tu, kalau yang dah tengok part 1, awak dah pun saya bagi tahu bahawa awak boleh dapatkan nilai Planck constant dengan menekan pada kalkulator awak, which is constant 06. Tekan constant 06, awak akan dapat the value of Planck's constant, which is 6.626 times 10 to the power of negative 34. Okay, itu nilai Planck's constant, nilai pemala. Bila kita sebut pemala, maksudnya nilai itu tak berubah lah. Dalam mana-mana pengiraan yang melibatkan nilai Planck constant, nilai H, nilai inilah yang digantikan ke dalam formula ataupun dalam eksperimen. Okey, ini nilai Planck constant, tekan constant 06. Kalau awak guna scientific calculator FX570MS yang macam ni. Kalau yang lain tu dia ada macam mode kat sini kan. Kalau model lain dia ada mode kat sini, awak kena explore, cari simbol H ni. H kecil H kecil. Alright. Dalam 7.1, awak dah guna nilai H tu. Dah guna dah pun dalam pengiraan. Contohnya E sama dengan HC over lambda. Kan? Ini kita throwback balik. Astaghfirullah. Kenapa saya punya pointer boleh disconnect balik tiba-tiba? Sekejap. Kita connectkan dia balik. Alright. So, previously awak dah guna formula ni. E equals to HF ke? E equals to HC over lambda ke? This symbol here is a symbol for Planck constant dan awak dah guna dah pun untuk pengiraan. So dalam 7.2 ni, you are going to be introduced to one concept ataupun one phenomena called photoelectric effect. Okay, photoelectric effect that eventually give you the value of H. So throughout this chapter, you will be learning about what is photoelectric effect and how can it occur, macam mana boleh terhasilnya kesan fotoelektrik ni, and eventually leads up ataupun end up to give you the value of Planck's constant. So secara ringkas dia macam ni. Awak dah guna dah pun nilai H tu dalam 7.1, tapi dalam 7.2 ini sejarah dia. Macam mana dapat nilai tadi 6.6 darab 10 kuasa negatif 34 tu. So it is by using an experiment that is being conducted ataupun was conducted by Planck himself, okay, long ago. So at the end of this subtopic, awak akan menyiasat ciri-ciri photoelectric effect. Okay, ciri-ciri dia. Apakah ciri-ciri kesan fotoelektrik dan apa kaitan dia ataupun adakah kesan ini ada kaitan dengan thermionic emission. Nanti kita tengok. Ya, nampak macam nak sama tapi bukan dia. Kita tengok nanti ya. Alright, first slide terus.
The photoelectric effect is happening like this, like so. When a metal surface, apabila suatu permukaan logam is illuminated. Illuminated means kita ambil satu ray cahaya dan kita sinarkan dia. Illuminated. Okay, by a beam of light, at certain frequency. So this is the keyword here. Kita highlight dulu. Oops. Highlighter. Certain frequency. Dia bukan cahaya biasa-biasa. Macam bahasa awak ni. Bahasa budak-budak zaman sekarang. Bukan cahaya biasa-biasa. Cahaya yang ada frekuensi tertentu sahaja. Okay. So, kita ambil cahaya. Dan cahaya tu ada certain value of frequency. What happened to the metal surface? The electrons can be emitted out from the metal. Apa maksud pernyataan ni? Jika kita ada suatu cahaya yang mempunyai certain frekuensi, yang kita tahu, frekuensi dia tu kita tahu, dan disinarkan ke atas suatu permukaan logam, apa jadi? Kita akan bebaskan elektron daripada permukaan logam itu. Nampak dia macam nak jadi satu fenomena yang, satu konsep yang awak dah belajar previously, iaitu thermionic emission. Kan ingat tak thermionic emission? Bila awak panaskan tungsten, iaitu bahagian cathode tu, bila awak panaskan, then the electron electron akan boils out ataupun boils off, dan elektron akan terkeluar dari permukaan tungsten tu melalui proses thermionic emission. Nampak macam similar. It is quite similar but not the same. Okay? Tak sama. So this phenomena is what we call as photoelectric effect. Kesan fotoelektrik. So sekali lagi saya beritahu, ini fenomena baru, awak belum pernah belajar. Lower form ke, upper form ke, belum pernah dengar. Ia adalah suatu kesan yang mana apabila kita ambil suatu cahaya dan cahaya tu ada nilai frekuensi yang tertentu, okay, disinarkan ke atas suatu permukaan logam, maka apa yang keluar dari permukaan logam tu adalah electrons. Okay, electrons. So as simple as that. Kita ada logam, kita ada cahaya, kita pancarkan cahaya dan cahaya itu ada frekuensi yang tertentu, keluar elektron daripada permukaan logam itu. Okay, kita move on kepada second slide. So, the characteristics of photoelectric effect can be studied by arranging a photocell in the circuit as shown in figure 7.7. So, we have a photocell dekat sini. Photocell ni satu apparatus. Tujuan dia untuk mengkaji kesan fotoelektrik. Okay, awak ingat macam tu je lah. See, this is the symbol of how photocells looks like. Okay, so we have a light source here and we illuminated the photocell part here, which is the light sensitive metal. Kita ada metal dalam photocell ni yang melengkung warna biru ni ya. Okay, so whenever this light sensitive metal is illuminated with a light from the light source which have certain frequency, sekejap saya nak tukar, certain frequency, this light have a certain frequency, what happen? Electrons will be emitted from the metal surface. Keluarlah elektron yang dilabel sebagai bulatan berwarna biru yang ada arrow ni. Okay, so these electrons, as you all know, ataupun secara klisyenya awak dah tahu lama dah, bahawa these electrons is negatively charged. Kan, elektron memanglah dia negatively charged. Semua orang tahu. Kalau proton, positif. Kalau neutron, neutral. So, before saya pergi ke point seterusnya, those electrons that is coming out from the metal are called photoelectrons. Photoelectrons. So, it is not simply called as an electron, sebab kita tahu elektron ni ada banyak. Kalau elektron yang dalam konduktor tu, there is electrons lah. Kalau elektron yang keluar daripada thermionic emission, kita panggil cathode ray, sebab elektron tu dia bergerak laju, fast moving electron. So this one electron is not the regular electron macam mana dalam wire, dalam konduktor tu, because
we call it as photoelectrons because it is the electrons that come out from the metal surface. Hasil daripada photoelectric effects. So nama dia photoelectrons. Okay, ingat nanti kalau soalan tanya, define photoelectrons. So it is electrons that escape ataupun coming out from the metal surface that is illuminated by a light source with certain frequency. Okay, nama fenomena dia adalah photoelectric effect. Okay, kita move on kepada point kedua. Nombor 1 selesai. Okay, nombor 1 selesai. So, nombor 1, summary dia, kita ambil cahaya yang ada frekuensi tertentu, kita sinarkan kepada photocell. Dalam photocell tu, ada light sensitive metal. Metal ni main peranan ni, bukan metal yang kita boleh pergi ambil mana-mana metal je. Dia ada metal tertentu. Nanti saya tunjuk ya. Kemudian apa berlaku? Elektron itu dibebaskan daripada permukaan metal dan elektron itu dipanggil sebagai photoelectrons. Okay, point kedua. The emitted photoelectrons are then attracted to the anode which have positive potential. Ini semua orang tahu, elektron sifatnya ataupun charge-nya, it is a negative subatomic particles. Dia bersifat negatif. So tak ada tujuan lain bila dia keluar. It is always a norm for electron to be attracted towards the anode, which is the positive terminal. So benda biasa ni, negative charge always attracted towards positive terminal ataupun another positive charge. Right. Point kedua. Point ketiga, the movement of the electrons from the cathode to the anode produces a current inside the circuit. Okay, macam ni. Elektron, this is basic electricity dalam conductor. Yang ni kalau pelajar saya memang dah banyak kali saya ulang. Okay, if we have a conductor, wire saja kan, wire saja, sorry, kemudian kita connectkan kepada lampu. Okay, lampu tak menyala, benda simple je. Tapi ada tak elektron dalam konduktor ni? Ada, memang ada. Kenapa lampu tak menyala? The easy answer will be because there is no energy source. Tak ada sumber tenaga yang dibekalkan. Bukan dibekalkan kepada bulb. Okay, sebaliknya tidak ada sumber tenaga yang dibekalkan kepada elektron. So that the electron can move. Electron can move. Whenever the electron can move in a circuit, it give you the result of the bulb lights up. So that is why kenapa dalam setiap circuit yang kita nak lampu dia menyala, kita letakkan bateri. So this battery is the energy source. Okay, energy source given to the electrons. So electron, sekali lagi ni tengok, electron akan keluar daripada negative terminal. This is the flow of electrons. So the only reason why the bulb lights up is because of the electrons has been given energy, enough energy to flow. Whenever the electron is flowing in the circuit, apabila elektron dibenarkan atau diberi tenaga untuk mengalir di dalam litar, maka wujudnya arus, current coming out from the positive terminal. So bila elektron boleh flow, maka ada arus, okay, yang berlawanan arah dan menyebabkan lampu akan menyala. So konsep yang sama apabila elektron, tengok ya, ni saya cuba kaitkan dengan tajuk electricity ni. Konsep yang sama je. So whenever electrons coming out from the metal attracted towards the anode and flow into this circuit and complete and able to move around the circuit, there will be current reading on the milliammeter. Sebab kita tak pakai lampu tak boleh baca ataupun bulb tak boleh baca nilai arus. It is not scientific enough. Kita boleh prove bahawa ada current bila lampu tu menyala, adalah current, tapi it is not scientific enough.
kita nak nilai current. Kita nak nilai dia, bukan kita nak bukti dia, kita nak nilai current. So instead of using bulb, we convert ataupun we use milliammeter so that we can read the value of current that is flowing here. Okay, milliammeter is just an ammeter which have apa ni dipanggil higher sensitivity. Boleh baca nilai arus yang sangat kecil. Walaupun arus terkecil boleh baca, sebab milliammeter boleh baca nilai up to 10 to the power of negative 3. Okay, kalau kita pakai ammeter mungkin arrow dia tak nampak lah, bacaan dia terlampau kecil. Okay, bacaannya terlampau kecil. So kita guna milliammeter, dia boleh bagi kita bacaan yang jelas, lebih sensitif. Okay, so that's it. Bacaan yang kita dapat akan dapat bacaan pada millimeter, which is the value of current. Terbuktilah bahawa apabila kita sinarkan suatu cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu pada permukaan metal tertentu, maka fotoelektron dibebaskan. Dan saat fotoelektron dibebaskan, kita dapat bacaan pada milliammeter. Milliammeter menandakan there has been electrons flowing out ataupun coming out from the metal in the process of photoelectric effect. Okay, saya harap boleh faham yang itulah. Saya harap awak boleh faham. So it is all interconnected. Electricity, tajuk tajuk yang awak tengah belajar ni semuanya berhubung kait. Okay, alright. Next, dalam slide yang saya tengah paparkan ni, formula seperti saya beritahu tadi, E sama dengan HF, lambda sama dengan H bahagi P, semuanya melibatkan Planck constant, iaitu nilai H. So this is how you determine the value of H in the laboratory. So by experiment, macam mana nilai H ni tiba-tiba ada dalam kalkulator awak, tiba-tiba dalam kertas peperiksaan awak. Macam mana nilai H tu, physicist boleh tahu nilai H tu banyak tu. So this is the experiment. Bukan, saya tak rasa sebiji macam ni, but eventually kita berdasarkan eksperimen ni lah. Okay, berdasarkan eksperimen ni. So the activity 7.5 is to determine the value of Planck constant using Planck's constant kit. Saya tak yakin semua sekolah ada yang ini, tapi insyaAllah akan ditambah baiklah tahun demi tahun. Okay, saya rasa banyak juga sekolah yang dah ada lah kalau dia dapat maklumat tu awal. Alright, so kita pakai Planck constant kit yang terdiri daripada bateri 9 volt, potentiometer, LEDs, ada beberapa color LED, milliammeter dan juga voltmeter. Saya rasa dekat sekolah awak mungkin yang tak ada potentiometer lah, yang sukar sikit lah. LED boleh cari di kedai elektronik, yang lain-lain semua insyaAllah ada. So this experiment, kita buat satu eksperimen, tujuan dia saya ringkaskan. Kejap lagi saya tunjuk ya, saya ringkaskan. So berdasarkan data analisis ni, kita akan mencari nilai activation voltage yang kita tulis dalam bentuk simbol V subscript A. Dia bukan VAR, V subscript A. Maksudnya A here, A kecil here refers to activation. V is the voltage, A is the word activation, simbol yang kita letak kat bawah. Okay, nanti kita belajar apa itu activation voltage. So setiap LED tu warna merah, warna orange, warna hijau, warna biru, kita cari nilai activation voltage-nya. Kejap lagi saya tunjuk. Kemudian nilai 1 per lambda juga dikira. 1 per lambda ni bukan by experiment. So wavelength yang kita dapat, kalau awak belajar dalam tajuk electromagnetism, dalam tajuk tajuk wave. Awak tahu bahawa setiap warna mempunyai frekuensi yang tertentu, yang khusus. Warna merah banyak ni, warna orange banyak ni. Okay, 1 per lambda ni cuma kita ambil nilai 1 bahagi saja dengan 623,
nanometer. Nanometer means that kita dah tukar kepada meter. Okay, kita tukar daripada meter, kita isi kat sini. Okay, alright. So dapat semua maklumat ni, kita akan buat graf. Yang pertama graf VA against 1 over lambda. Kenapa pentingnya dekat situ? Kerana apabila kita dah plot graf itu nanti, maksudnya graf macam ni ni gambaran dia. VA lawan dengan 1 per lambda. Kita dapat graf dia nanti, kita bakal mencari gradient of the graph. Value of M. Gradient kan? Gradient simbol dia M lah. Kita cari gradient kat sini. Dan gradient itu akan bagi kita dan membawa kepada nilai H yang kita tengah cari sekarang. Okay, ingat eksperimen ni memang nampak macam serabut je kan. Ingat kita buat eksperimen ni tujuan dia apa? Hanya untuk mencari nilai H. Tak ada tujuan lain. Kita nak cari nilai H. Tapi adalah syarat dia. Takkan terus dapat nilai H. So syaratnya apa? Pertama cari activation voltage. Kemudian cari 1 over lambda, plot graph. So whenever in exam, awak tahu kalau awak tengok dalam exam, ni saya beritahu awal lah, takut terlupa ni, dia teringat. VA lawan 1 over lambda, awak kena tahu yang ni adalah graf untuk activation voltage. Contohnya macam ni. Nanti merah kita dapat kat sini. Contohnya merah kat sini. Lepas tu kita dapat orange kat sini. Green kat sini. Blue kat sini. Okay. Contoh dia macam ni lah. Kemudian kita akan buat calculation of the gradient. Kita akan dapat nilai Planck constant. Okay. So daripada sini saya stop sekejap. Kita cuba pergi kepada saya nak awak tengok satu aplikasi ni. Alright. Kenapa ya? Sekejap ya. Saya setting sekejap. Hilang pula. Okay, saya nak hilangkan latar belakang tu. Saya nak hilangkan latar belakang tu macam mana? Okey. Okey. Boleh ya? Saya harap boleh nampak ni. Wait. Saya besarkan dulu. Let me check. Alright. Saya cuba tunjuk secara virtual Secara virtual macam mana eksperimen ni dijalankan lebih kurang. Macam ni So sebenarnya dalam eksperimen mencari Planck constant ni, dia ada pelbagai metod. Tidak semestinya pakai potentiometer. Kalau di sekolah tu tak ada potentiometer, mungkin cikgu awak ataupun pembantu makmal akan guna cara lain, which is using the rheostat here. Ni rheostat ni. Dekat makmal awak confirm ada. InsyaAllah confirm ada. Okay. Kita ada power supply, kemudian kita ada connector, voltmeter, ammeter. Okay. Seperti yang awak tengok, ammeter ni dia dalam dalam skrin dia ada tulis M kecil, A besar, milliammeter. Okay, milliammeter. So this is milliammeter. Sini milliampere, sorry, ni milliampere bermaksud ini bukan ammeter, ni adalah milliammeter. Dia nak bagi bacaan lebih jitu, lebih sensitif. Alright. So saya sambungkan litar ni dengan meletakkan key. Tadi tak ada Ni tak ada key kan, dia tak bersambung, litar ni tak bersambung. Saya tak pakai Swiss. So dia aplikasi ni gunakan key. Key ni konduktor lah, dia cuma menyambungkan ke semua litar ni dalam complete circuit. So as soon as I insert the key, look at here, we have an LED here. Saya insert saja key, terus the LED give out a red light. Okay, warna merah. Sebab apa saya pakai warna merah, LED warna merah. Saya boleh choose daripada sini lah. LED warna merah. Cuba tengok dalam kurungan dia. 650 nm. 650 nanometer. Itu adalah wavelength untuk red light yang diguna dalam eksperimen ni. Kalau awak rujuk dalam buku teks awak, dalam slide saya tadi, nilai wavelength may be different. Mungkin berbeza. Sebab merah dia ada banyak grade kan. Merah cerah, merah gelap. Mungkin dalam range yang dekat-dekat tapi mungkin tak sama.
Jangan awak kata merah mesti 650. Tengok juga kepada brand dan juga LED jenis apa yang awak guna. Maksudnya kalau kita beli tu, dia ada manual dia lah. Ada manual dia. Lampu ni wavelength berapa, warna apa. Wavelength berapa, warna apa. Macam tu. So, kita guna apa yang ada lah. Okay. So, balik kepada apa yang kita sedang cari kat sini adalah, tengok bila saya turunkan nilai rheostat saya kepada kosong. Okay, kepada kosong. Then what happen is, secara observationnya yang awak boleh tengok di mata kasar, the LED does not give out any light. Okay, tak keluarkan sebarang cahaya lah. Tak keluarkan sebarang cahaya. So whenever saya increase the value of rheostat saya, awak boleh tengok, okay, the value of voltage is now increasing. Naik naik. Ni turun, voltage naik. Okay, saya harap awak nampak lah. Alright. So whenever I increase up to certain value, okay, mata awak sekarang ni semua tengok dekat milliammeter. Tengok dekat sini. So saya increase, saya pakai keyboard increase. Bising sikit keyboard. Okay, see? So up to this point, suddenly saya turun balik. Tu kosong kan? Millimeter. Bacaan millimeter kosong. Cuba awak tengok. Few clicks lagi. Okay. So suddenly, first thing yang awak notify dekat sini adalah the LED is now light up. LED menyala. Keluarkan lampu warna merah. And at the same moment, tengok, at the same moment, pop, keluarlah nilai pada bacaan milliammeter. Bacaan apa ni? Bacaan arus. 1.59 darab 10 kuasa negatif 3 ampere. Okay, nilai arus. So, nak bagi tahu kat awak secara ringkas secara ringkasnya, bahawa nilai voltan yang kita dapat ini, yang menyebabkan LED ini menyala, dipanggil sebagai activation voltage. Nilai VA yang kita sembang tadi tu, V, lepas tu ada simbol A dekat bawah, this is known as the activation voltage. Activation voltage. Nilai dia secara ringkas dia, apa itu activation voltage? Nilai voltan yang minimum, yang menyebabkan LED menyala. Dalam kes ni lah, jangan jawab dalam exam pula, yang menyebabkan LED menyala, yang menyebabkan kesan fotoelektrik terhasil ataupun berlaku. Macam tu. So, selagi mana saya tak cross the value ataupun saya tak reach the value of VA just now, LED tak menyala, kesan fotoelektrik tak berlaku. Celah mana fotoelektrik berlaku tu? Dalam ni, mana dia fotoelektrik yang berlaku? Jawapannya dalam LED. Kalau awak nak kaji, awak boleh kaji sendiri. But to put things in a simple word, fotoelektrik tu berlaku dalam LED. Fotoelektrik tu berlaku dalam LED. Okay. Dan kesan fotoelektrik adalah, kita tahu fotoelektrik berlaku apabila LED menyala. Macam tu. Awak faham macam tu. LED menyala, okay, ada fotoelektrik berlaku. Bila dia berlaku? Apabila nilai voltan sudah mencapai 1.908 volt untuk LED berwarna merah. Untuk LED berwarna merah. Okay. So, kalau saya change, saya remove key and reset, saya tukar kepada warna hijau. See, saya tukar kepada warna hijau. Alamak, dia dah reset balik. Okay, kita sambung. Kalau awak nak gunakan aplikasi ni, rujuk dekat link, ada dekat bawah. Saya ada bagi link dekat bawah. Awak boleh cuba sendiri. Lebih bagus lagi awak cuba sendiri. Jangan risau tak tahu nak sambung kat mana. Awak tekan tu, dia akan tunjuk arrow kat mana awak nak pergi. Okay, tengok saya pun tak apa tahu tak. Saya tekan je. Okay. Lagi sini. Lagi sini. Rasanya macam ada lagi ni. Ada lagi ke? Sini. Selesai. Okay. Bila selesai, maksudnya awak pergi dekat semua terminal ni, dia dah tak ada apa tanda tangan tu.
Dia tak keluar simbol tangan dah. Tak ada dah. Tak ada. See? Tak ada. Selesai. Then only awak masukkan kunci kat sini untuk sambung letak. Insert key. Okay. Boleh ada bacaan. Dia dah hidupkan voltmeter dan hidupkan milliammeter. Alright. Untuk hijau. Sama juga kita buat. Kita increasekan ataupun tingkatkan bacaan rheostat itu. Kita rujuk kepada milliammeter kat sini. Sampai millimeter bagi bacaan. Okay, kemudian kita unduh. Sampai kosong. Alright. 2.421 belum lagi menyala. Belum lagi. Belum. Okay. Lampu hijau atau LED hijau sudah pun menyala. Bermaksud apabila LED hijau sudah menyala, berlakunya kesan fotoelektrik. Arus yang direkodkan adalah this much dan activation voltage is this much. Tersasul pula dekat sini 2.434 volt. Okey, cukup untuk aplikasi ni. Saya rasa cukup untuk aplikasi ni. Saya nak tunjukkan yang seterusnya pula. Okey. Check dulu paparan okey ke? Alright. Okey. So yang ni saya ambil. Saya tak nak buat eksperimen secara virtual dekat sini. Awak boleh cari dekat YouTube, ada banyak. Awak tekan je photo electric effect ataupun Planck's constant experiment. Akan bawa banyak. Dia akan bagi awak banyak video eksperimen. Ada pelbagai. Saya dah check dah. Antaranya yang yang saya sempat ambil sebagai contoh di sini adalah daripada YouTube channel Practical Hope. Awak boleh check. Saya sediakan link juga dekat bawah, InsyaAllah. Okay, ni saya ambil daripada satu YouTube channel yang nama dia Practical Hope. Sebab tu saya screenshot lah contoh. So macam saya kata tadi, mungkin litar dia sedikit berbeza. Yang ni dia pakai something which is quite different. Quite different daripada apa yang saya tunjukkan tadi dan daripada buku teks tu, but it serve the purpose. Dia apa, boleh menunjukkan kesan yang sama lah, situasi yang sama. Alright. So apa yang saya nak awak tengok dekat sini is the value of activation voltage yang kita dapat dekat sini. So yang ni warna merah. Mungkin kita dapat lah dalam video ni beritahu bahawa certain color LEDs give you specific ataupun certain value of activation voltage. Lampu warna lain memberi nilai voltan ataupun activation voltage lain. Macam tadi kan, saya buat dua je. Saya buat merah dengan warna hijau. So nilai dia lain-lain kan. Nilai dia lain-lain. So sama juga kalau kita ulang eksperimen tu, guna LED warna kuning ke, LED warna warna merah ke, warna biru ke, ultraviolet ke, dia akan bagi awak nilai-nilai yang berbeza. Activation voltage yang berbeza. So dalam Practical Hope punya table dekat sini, dia gunakan istilah turn on voltage. Okay, turn on voltage ni samalah nilai ataupun samalah maksudnya dengan VA tadi, activation voltage. Dekat universiti nanti lagi banyak terma-terma yang sama maksud. Dia sama je maksud dia, tapi dia guna perkataan yang sedikit berbeza lah. Mungkin different sides of world guna certain terms yang maybe quite different from the other side of the world lah. Yang ni Practical Hope ni dia daripada India. So India maybe guna term ni lah. Okay, kalau ikut buku teks, kita menggunakan perkataan activation voltage. Okay, tapi sama saja. So saya tak ambil daripada nilai yang saya buat eksperimen tadi. Kita refer kat sini. So merah dengan wavelength sebanyak ni. Tengok tadi 650 kan, sekarang 695. Jangan tanya saya sebab apa. Kenapa tadi 600 setengah, yang ni 695? Sebab saya kata merah ada banyak wavelength. Warna merah ada banyak wavelength. Dia ada range dia, daripada sini ke sini. Okay, merah. Tapi merah macam mana? Merah cerah ke, merah gelap ke, macam tu. Okay. So 1 per lambda ni kita kira daripada 1 bahagi dengan 695 darab 10 kosong negatif 9, dapat yang ni. Kemudian nilai ini kita dapat daripada eksperimen. So tengok,
lain-lain. 165, 185, 2.0, 2.75. Okay. So, balik kepada macam mana nak dapat nilai H. Okay, tengok dekat sini. Dia terus dapat dekat sini. Dia tunjuk kat awak. Saya tunjuk dekat awak sekejap lagi macam mana dapat nilai ni. Tapi dari segi eksperimen ini nilai teorinya. Ini nilai teorinya. Kita nak tengok daripada eksperimen berapa nilai yang kita boleh dapat. Menghampiri ke tak menghampiri. So, the activation voltage, okay, can be obtained through V-intercept from the graph of I against V. So, bila kita plot I against V, nilai pintasan pada paksi X. Nilai pintasan pada paksi X, kalau dia memintas di 5, bermaksud nilai activation voltage-nya adalah 5 volt. Macam tu. Okay. Kalau soalan exam, so yang yang ni saya dapat jangkakan awak akan confuse. Sebab awak mungkin pernah dengar graf V lawan I. Ada dua graf V lawan I. Ni saya cerita siap-siap lah, selingan V lawan I. Satu dia macam ni. Satu dia macam ni. Tiba-tiba hari ni awak belajar lagi. I lawan dengan V. Graf macam ni. Sudah. SPM 2021. Ada 3 kemungkinan graf V lawan I ataupun I lawan V. Ketahuilah bahawa yang pertama ni adalah Ohm's Law. Yang mana kalau awak cari nilai gradiennya akan bagi awak nilai rintangan. Nilai rintangan. Tu Ohm's Law. Pergi tengok balik tajuk electricity. Saya minta maaf. Video electricity lambat gila. Saya memang tak record. Saya buat kelas online macam tu je dengan kelas saya. InsyaAllah habis tajuk ni saya cuba buat. Saya cuba videokan untuk tajuk elektrik ya. Alright. Yang pertama Ohm's Law. Yang kedua V lawan I, tapi graf dia turun macam ni. Graf linear juga. Sorry ya. Ni garisan ni linear. Tapi V lawan I negative gradient. Ni graf apa? Ini graf EMF dan juga internal resistance. Graf ketiga yang awak belajar hari ni bukan V lawan I, walaupun dia tak ada kena-mengena kan. Inilah V lawan I. Kenapa cikgu cakap ada 3 kemungkinan? Nampak sama dalam exam, awak kelang kabut, awak bukan tahu pun V lawan I ke I lawan V ke. Nampak lebih kurang sama. Belum masuk bisikan syaitan lagi. Masuk bisikan syaitan, saya harap tak terganggulah. So I lawan V nampak macam lebih kurang sama. Tapi kali ni memintas di sini. Memintas di paksi X. Ketahuilah bahawa ni graf untuk tajuk photoelectric effect. Photoelectric effect yang mana jika awak membaca pada pintasan itu memberi awak nilai VA, which is the activation voltage. Okay, please dapat gambaran untuk 3 graf ni. Antara tajuk famous dalam SPM 3 ni lah, 2 ni lah, nombor 1, nombor 2. Saya yakin nombor 3 akan masuk juga sebab dia tajuk baru kan. Banyak soalan yang boleh ditanya. Yang soalan itu boleh jadi soalan yang fresh. Maksudnya sebelum ni tak ada soalan tu. So might as well soalan tu keluar lah. Cantik lah kertas soalan tu kan. Takkan tiba-tiba 2021 tak ada soalan macam ni. So kita kena expect. Okay, so the activation voltage has a linear relationship with 1 over lambda as shown in figure 7.10. So sekali lagi saya kata dalam eksperimen ini kita mencari nilai VA dan kita mencari nilai 1 over lambda. Tujuannya apa? Untuk kita plotkan graf. Okay, kita akan plotkan graf VA melawan 1 over lambda. Apa keputusan dia? Kita akan dapat satu graf linear. Saya padam semua. Saya nak padam nombor 1, 2, 3 ni. Kalau awak tak sempat salin, awak screenshot ke, awak pause video ni ke. Okay. So kita akan dapat satu graf yang garisannya garisan linear. Saya cek dulu. Dah berapa minit ni? 40 minit lah. Okay, kita tengok. Alright. So dah 40 minit. So kalau dah 40 minit tu tahulah apa nak jadi ya. Jadi saya berhenti dekat sini. Untuk part 1 7.2 saya akan sambung ceritakan pada awak
Macam mana kita kaitkan graf VA melawan 1 over lambda ni untuk mencari nilai H? Macam mana kita boleh cari nilai H daripada graf ni? Dah hujung dah ni. Cuma saya tak nak panjang-panjang. Kita bahagikan part by part supaya awak boleh hadam sikit demi sikit. InsyaAllah kenyang. Okey, jumpa di part 2. Terima kasih. Tolong share lagi dengan kawan-kawan. Tolong like, tolong komen. Okey, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Take care.